Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabila Shin Ain pada hari ini akan berkongsikan mengenai perayaan-perayaan etnik di Malaysia. Saksikan! Hai, selamat Hari Raya Aidilfitri, selamat Hari Raya Puasa, selamat Hari Raya Fitrah dan salam Lebaran. Okey, jom kita telusuri perjalanan sepanjang Hari Raya Aidilfitri. Di sebelah tangan kanan ini merupakan pakaian kaum wanita pada pagi Hari Raya Aidilfitri. Ini ialah baju kebaya. Selain daripada baju kebaya, baju kurung moden, baju kurung pesak kantong, baju kurung kedah dan juga kebaya nyonya juga boleh dijadikan pakaian pada Hari Raya Aidilfitri untuk kaum perempuan. Dan di sebelah kiri ini merupakan baju Melayu. Ia merupakan pakaian bagi kaum lelaki pada Hari Raya Aidilfitri. Sebelum itu, semua kita pakai pakaian yang baru, yang wangi, yang cantik. Umat Islam diharuskan untuk mandi sunat pagi Raya Aidilfitri. Itu merupakan keistimewaan untuk perayaan Aidilfitri. Jom kita solat Hari Raya Aidilfitri. Okey, solat Hari Raya Aidilfitri juga merupakan keistimewaan bagi perayaan Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Maaf Zahir dan Batin, selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin, selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Umat Islam akan saling bermaafan pada Hari Raya Aidilfitri untuk menebus segala salah dan silap sepanjang tahun. Okey, sebelum itu, selepas saling bermaafan antara satu sama lain, kebiasaannya orang dewasa akan memberi duit raya kepada kanak-kanak, remaja dan dewasa yang belum bekerja atau belum berkahwin. Okey, nah duit raya. Juadah Hari Raya Aidilfitri kita sedia maklum ialah rendang dan ketupat. Namun, lontong, serunding, kuah kacang, sate juga boleh dijadikan juadah pada Hari Raya Aidilfitri. 你好，我叫奥尼，恭喜发财，新年快乐。Sekarang saya akan mengulas tentang perayaan bagi kaum Cina. Masyarakat Malaysia yang berketurunan Cina akan merayakan Tahun Baru Cina secara besar-besaran, ia menandakan masuknya Tahun Baru menurut kalender mereka. Tahun Baru Cina kebiasaannya akan disambut pada anak bulan pertama setiap tahun. Kira-kira antara 4 hingga 8 minggu sebelum musim bunga. Tarikh sepatutnya boleh jatuh pada bila-bila masa antara 21 Januari dan 21 Februari, merangkumi semua kalender. Orang Cina juga percaya pada 12 binatang yang menaungi kalender mereka, iaitu tikus, lembu, harimau, arnab, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam jantan, anjing dan hizir. Semua binatang ini mempunyai signifikan dan tuahnya tersendiri. Setiap tahun dilambangkan oleh satu daripada 12 haiwan. Inilah perayaan Cina yang terpenting dalam setiap tahun. Pada malam Tahun Baru Cina, semua ahli keluarga akan berkumpul beramai-ramai untuk makan bersama. Selamat makan. Tujuannya adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim sesama keluarga. Ahli keluarga yang sudah berumah tangga akan memberikan ampau kepada sanak saudara dan sahabat yang belum berumah tangga. Ampau bermaksud kesejahteraan yang berpanjangan. Ianya sejenis sampul yang diisi dengan sejumlah wang. Pemberian ampau menjadi tradisi yang amat memeriahkan suasana Tahun Baru Cina, terutamanya bagi golongan kanak-kanak. Nah, untuk awak satu, untuk awak satu, untuk awak satu. Sekian daripada saya, share. Ni untuk awak. Bersama saya, Iza. Hari ini saya akan menceritakan tentang satu perayaan kaum India yang cukup istimewa. Pongal merupakan perayaan masyarakat Hindu terutama di Tamil Nadu.
Ia dirayakan pada bulan Tai, iaitu sekitar pertengahan Januari dalam kalender India. Tujuannya adalah untuk merakamkan Utara Raya atau pergerakan matahari menuju ke utara. Perayaan ini disambut selama 4 hari berturut-turut dan merupakan acara terbesar selepas sambutan Deepavali dan Thaipusam. Pongal membawa maksud masa menuai. Ia menandakan masa untuk mereka menuai hasil tanaman mereka di masa lalu. Hasil tuaian ditujukan kepada Surya Bhagawan atau Dewa Matahari. Perayaan ini dirayakan sebagai perayaan kesyukuran bagi musim menuai. Pendek kata, sambutan ini menghargai usaha keras para petani dan ternakan ladang seperti lembu dan kerbau serta alam semula jadi yang menjadi asas kepada keperluan utama manusia, iaitu makanan. Sebagai simbolik kepada sambutan ini, ia dimulakan dengan memasak nasi manis berasaskan susu, gula perang, kekacang dan minyak sapi serta beberapa manisan lain yang dipersembahkan kepada Dewa Matahari, lembu dan dimakan oleh seluruh ahli keluarga. Di Tamil Nadu, perayaan ini dirayakan selama 4 hari. Hari pertama dikenali sebagai Bogi. Ia merupakan hari untuk Dewa Awan dan Hujan, bagi menandakan permulaan penting dalam kehidupan masyarakat India. Sebelum matahari terbit, unggun api besar dinyalakan dan dibiarkan membakar sepanjang malam untuk membakar barang-barang lama bagi menyingkirkan anasir-anasir buruk. Rumah kediaman pula dibersihkan dan dihiasi dengan corak dan bunga. Hari kedua pula dikenali sebagai Thai Pongal yang khusus untuk Dewa Matahari atau Surya Bhagawan. Upacara yang dilakukan pada hari itu ialah memasak beras yang dituai bersama susu lembu sehingga melimpah dari periuk. Perbuatan membiarkan masakan itu melimpah dikenali sebagai Pongal. Pongal bermakna melimpah ruah yang menggambarkan hasil tuaian yang banyak. Apabila susu sedang mendidih, ahli keluarga akan berkumpul di sekitar periuk dan melaungkan ucapan Pongal o Pongal sebanyak 3 kali semasa susu mengalir keluar. Ia dilakukan untuk memberi penghormatan kepada Dewa Matahari dan memulanya hari pertama bulan Tai dalam kalender India. Hari ketiga dikenali sebagai Matu Pongal adalah khusus untuk haiwan lembu. Masyarakat India percaya bahawa lembu ialah binatang suci yang banyak berjasa kepada manusia, di mana penggembala sangat berterima kasih kepada ternakan mereka. Tanduk lembu akan diwarnakan dan dihiasi dengan pakaian dan topi logam bersinar. Lembu diberi makan pongal dan loceng diikat di leher. Hari terakhir iaitu hari keempat pula dikenali sebagai Kanun Pongal. Ia merupakan hari yang istimewa untuk wanita dan hari merapatkan hubungan. Pada hari ini, wanita sulung di rumah akan bangun awal untuk menyapukan kunyit pada muka wanita muda dan melumurkan minyak kepada rambut mereka. Selepas mandi, semua wanita akan menawarkan berbola nasi berwarna kepada burung-burung. Bagi yang sudah berkahwin, mereka akan berdoa untuk keluarga yang sihat, manakala bagi gadis-gadis yang belum berkahwin pula akan berdoa untuk perkahwinan yang bahagia pada masa akan datang. Setelah selesai, ahli-ahli keluarga yang lebih muda pula akan memberi penghormatan kepada orang-orang tua untuk mendapatkan restu sebelum keluar menziarahi rumah saudara terdekat serta rakan-rakan bagi merapatkan hubungan. Hai, nama saya Anya. Kali ini saya ingin menceritakan pula mengenai perayaan yang disambut oleh kaum Kadazan Dusun. Pesta Keabatan ialah perayaan yang akan disambut oleh orang Kadazan Dusun di Sabah. Mereka akan menyambut Pesta Keabatan setiap kali selepas menuai padi pada bulan Mei setiap tahun. Perayaan ini telah diumumkan sebagai cuti umum di Sabah oleh Tuan Haji Muhammad Fuad Stevens, iaitu Ketua Menteri Sabah yang pertama. Perayaan ini akan diadakan selama 2 malam berturut-turut. Pada malam pertama, mereka akan mengadakan upacara Magawau atau pemujaan semangat pagi. Pada malam kedua pula, mereka akan mengadakan upacara Hamut, iaitu meminum arak.
perak yang di mana beras telah diperang dalam beberapa minggu. Selain itu, mereka akan dihiburkan dengan tarian Sumazau. Pesta Keamatan sebenarnya merupakan upacara pemujaan semangat tinggi. Menurut cerita lisan, Kino Rohingya iaitu Tuhan dalam kepercayaan mereka dan isterinya Sumunut dan anaknya bernama Huminodun. Pada satu ketika, kaum Kadazan Sun mengalami kebuburan dan kekurangan makanan. Jadi Tuhan mereka Kino Rohingya terpaksa mengorbankan anaknya Huminodun kerana mempercayai dengan pengorbanan mereka, dengan pengorbanan anaknya dapat memberikan perkara makanan kepada kaum Kadazan Sun. Setelah mayat Huminodun dikebumikan, maka tumbuhlah benih-benih tumbuhan. Salah satu benih yang tumbuh setelah pengorbanan Huminodun ialah benih padi. Maka dengan peristiwa itu, maka wujudlah bahawa padi itu mempunyai semangat dan dinamakan sebagai Paparayan. Maka bermula dari itulah Pesta Keamatan diadakan. Upacara keamatan ini mengharapkan agar rezeki datang berlimpah ruah dan memberi penghargaan kepada Tuhan mereka Kino Rohingya yang telah mengorbankan anaknya kaum Kadazan Sun. Sekian, terima kasih daripada saya. Bye. Tahukah anda bahawa perayaan Hari Kawai merupakan perayaan yang disambut di Sarawak oleh pribumi di sana, terutamanya orang Iban, Bidayuh, orang Ulu seperti Kenyah dan Kayan. Hari Kawai merupakan perayaan tahun baru yang ditandakan dengan berakhirnya musim menuai padi dan bermulanya musim menanam padi yang baru. Hari Kawai disambut secara besar-besaran semenjak 25 September 1964 setelah diisytiharkan sebagai perayaan rasmi di Sarawak. Hari pertama jatuh pada 31 hari bulan Mei, manakala hari kedua jatuh pada 1 Jun dan tamat secara rasmi setelah upacara penutupan pada akhir bulan Jun. Antara acara yang dilakukan pada Hari Kawai ialah orang ramai akan turun ke kebun dan hutan untuk mengumpul bahan masakan. Antara hidangan istimewa yang dihidangkan pada Hari Kawai ialah nasi pansuh yang lebih dikenali sebagai lemang. Nasi pansuh ini dimasak di dalam ruas buluh untuk mendapatkan aroma yang istimewa. Kelekitan nasi pansuh ini sering dikaitkan dengan perpaduan kaum bagi sesiapa yang menjamahnya. Lepas tu, nasi pansuh ini juga digunakan untuk memasak nasi manis dan tuak. Tikar-tikar anyaman tradisi berbentuk bunga dan berwarna terang juga akan dibentangkan di sepanjang luar rumah. Pada akhir bulan Jun, majlis penutupan Hari Kawai diadakan dengan acara simbolik menggunung tikar yang dipanggil ngiling bidai oleh orang Iban. Sekian, terima kasih.